Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berjumpa lagi kita dalam episod yang ke-12 slot Salam Seram. So Alhamdulillah aku pun dah berjaya capai video ke-12 untuk projek 30 hari 30 video aku ni. Okay, kepada yang setia menonton, terima kasih kerana masih lagi setia nak menonton. Kepada yang tak setia, macam biasa, tak perlu nak cakapkan apa-apa, sebab yang tak setia tu bukan tengok pun aku punya video. Nada macam kecewa gila kan. Alright, so apakah kisah seram yang aku nak kongsikan kepada korang semua pada hari ini? Okay, macam biasa, bukan macam biasa lah. Sekarang ni aku shoot pada waktu petang, dan sekarang ni aku tengah tunggu pukul 5.30 petang untuk ambil anak aku. Sekarang ni baru pukul 5, lagi setengah jam nak tunggu. So masa yang ada ni, why not aku shoot video untuk slot Salam Seram ni lah. Okay, so kisah Salam Seram ni aku nak kongsikan sebuah cerita yang dikongsikan oleh seorang pengirim ni kepada aku lah. Aku namakan dia sebagai Nat. Okay, ni nama samaran dia, bukan nama betul dia. Nat ni dia nak kongsikan sebuah cerita yang agak seram bagi dia, di mana dia telah diganggu oleh sebuah patung mainan kanak-kanak. Patung mainan kanak-kanak macam mana yang ganggu dia, dan gangguan macam mana yang berlaku kepada dia. Okey, tunggu. Alright, so ini kisah seram yang disampaikan oleh Nat kepada aku. So apa yang Nat nak kongsikan kepada kita semua? Okay, Nat ni dia bagi tahu ke aku, ayah dia ni ada seorang adik yang dah lama dah bekerja kat Sarawak, dan sampai satu ketika adik dia yang kat Sarawak tu berjayalah dapat tukar ke Semenanjung. Dan sepanjang adik dia berada kat Sarawak tu, bapak Nat ni memang susah sangat nak jumpa dengan adik dia sendiri. Jadi bila adik dia dah bertukar, dah balik ke Semenanjung, bapak Nat ni pun guna kesempatan ni untuk jumpa dengan adik dia. Kira bapak Nat ni dengan adik dia tu macam rapat betul lah, sampai bersungguh-sungguh gila lah nak jumpa. Dan disebabkan jarak rumah Nat dengan jarak rumah adik bapak Nat tu agak jauh, maka bapak Nat pun memutuskan untuk bermalam lah kat rumah adik dia. Sebabnya dia rasa macam tak puas kalau bersembang datang waktu pagi, lepas tu petang dah nak kena balik tu. So bapak dia rasa tak puas. Lagipun adik dia tu, dia dah lama sangat tak jumpa. Jadi dia pun decide untuk bermalam sahajalah dekat rumah adik dia. So bapak Nat dengan adik dia ni pun bersembang-sembang lah, lama daripada pagi, tengah hari, petang, sampailah ke lewat malam bersembang. Dan sampailah masa untuk tidur. Bila nak tidur ni, adik bapak Nat dah prepare satu bilik untuk Nat, untuk bapak dia, dan juga untuk mak Nat, untuk adik-beradik Nat yang lain lah. Dah prepare satu bilik ni untuk satu family Nat ni tidur. Tapi bapak Nat kata dia tak nak tidur kat dalam bilik tu lah. Dia nak tidur kat ruang tamu, sebab ruang tamu ni kawasan dia lebih luas dan lebih sejuk. Dan Nat, adik-beradik dia, mak dia pun macam tak kisah sangat, sebab setuju je lah dengan apa bapak dia cakap. Ruang tamu tu lebih luas, lebih sejuk. Jadi daripada berhimpit tidur dalam bilik, baik tidur dekat ruang tamu. Cuma bagi Nat, ada benda yang buat dia jadi tak selesa untuk tidur kat ruang tamu tu. Sebab sepanjang dia berada dekat ruang tamu pakcik dia lah kan, adik kepada bapak Nat kan. Ruang tamu pakcik dia tu, dia perasan ada satu patung mainan tu. Patung mainan budak-budak tu nampak macam scary lah. Dia tak adalah scary, dia macam patung mainan macam biasa je lah. Patung mainan yang kalau patung tu baring dia tutup mata, kalau bangun, kalau duduk kan dia buka mata. Lepas tu rambut ada tocang kiri kanan tu. Patung tu aku rasa semua orang pernah tengok lah kan. Alright, patung tu macam tu. Cuma bila Nat tengok, Nat ada rasa macam
satu vibe seram tau datang daripada patung tu. So Nat pun bila dia nak tidur tu, bila dia nampak patung tu, dia kata, alamak, patung ni tak boleh ada dekat sini ni. Kalau patung ni ada kat sini, aku tak boleh tidur rasanya. So Nat pun dia cepat-cepat ambil patung mainan tu dan dia masukkan dalam bilik yang sepatutnya dia dengan family dia tidur, dan dia simpan patung tu dalam tu. Dan perbuatan dia tu disedari oleh mak dia lah. Lepas tu mak dia pun tanya kepada Nat, tanya kat Nat kan, tiba-tiba aku tu jerit lah. Nat, kamu buat apa kat situ kan? Kamu baling apa? So Nat ni pun dia malas lah nak cakap. Yang dia kata, mak, Nat simpan patung dalam tu sebab Nat takut benda tu kacau Nat. Takkan nak cakap macam tu kan. Nanti mesti mak dia kata, mengarut dalam kau ni. Lepas tu Nat kata, tak ada apa-apa saja nak simpan barang dalam bilik tu. Lepas tu mak Nat tu pun macam, okey lah, tak ada apalah. Cuma mak Nat tu dia macam perasan lah macam anak dia masuk bilik dalam tu buat apa kan. Okay, so bila Nat kata sekadar simpan barang, okey lah, fine, tak ada apa-apa. So Nat pun pergi kat ruang tamu untuk dia tidur lah. So Nat ni dia tidur menghadap, Nat kata dia tidur rapat ke dinding. Dia yang paling hujung kat dinding lah. Okay, yang dan belakang dia semua tu ialah adik-adik dia, mak ayah dia lah. So Nat pun tidur, Nat pun baring dan semua orang dah bersedia nak tidur lah. Lampu gelap apa semua dan sebagainya. Cuma ada cahaya daripada luar lah, lampu luar. So dalam proses Nat nak tidur ni, dia asyik terbayang-bayang muka patung tu. Muka patung tu tak scary, tapi bila asyik terbayang lama-lama tu dia memang akan jadi scary lah. Dan Nat pun macam terfikir, apa salah aku asyik terfikir patung ni pula. Aduhai. Tapi tanpa disedari, Nat pun tertidur. Cuma yang tak bestnya, bila Nat dah tertidur ni, dia termimpi pasal patung mainan tu. Dalam mimpi tu, patung mainan tu tengah kejar Nat. Cuma yang buat jadi lebih menakutkan, patung tu dia menyeringai dan menampakkan dia punya taring tu. Dia punya bukan taring, dia gigi lah. Dan gigi dia tajam-tajam. Benda tu yang buat Nat takut. Dan Nat dalam mimpi tu dia kata dia melarikan diri. Dia lari sebab patung tu tengah kejar dia. Tapi malangnya Nat tak berjaya melarikan diri daripada patung tu lah. Patung tu berjaya tangkap dia dan kemudian tindih Nat. Nat kata muka patung tu betul-betul rapat dengan muka dia. Rapat gila sampai Nat boleh nampak patung tu dengan mata yang bulat, buntang, menyeringai tengok dia. Memang Nat dah scary, takut gila dah masa tu. Nat dia nak bergerak dalam mimpi tu kan. Dia nak bergerak tak boleh. Tangan dia tak boleh nak gerak, kaki dia tak boleh nak gerak, badan dia tak boleh nak pusing. So memang dia cuak gila dah masa tu. Dia nak menjerit pun suara macam tak keluar dari kerongkong tu. Okay, tapi dia cuba, pap, dia berjaya bangun. Dan rupa-rupanya memang dia terbangun betul daripada tidur dia, dan dia berjaya keluar daripada mimpi dia tu tadi. Cuma dia sedar masa dia bangun tu, badan dia, baju dia memang dah basah dengan peluh. Masa Nat macam tertanya-tanya, betul ke aku ni kena kejar dengan patung mainan tu tadi? Kemudian dalam samar-samar gelap kat ruang tamu tu, samar-samar gelap tu sebab ada cahaya lampu daripada luar masuk dalam kawasan ruang tamu tu, Nat ternampak sesuatu yang dia tak sangka ada depan dia. Dia tak sangka benda tu boleh ada kat depan dia. Betul-betul depan Nat. Dia tengah duduk kan dengan kaki dia. Dia tengah duduk, kaki dia macam ni kan. Dia tengah duduk. Dekat sini dia kata ada patung mainan yang dia dah simpan dalam bilik tu. Dan patung mainan tu dalam keadaan duduk, dan of course mata terbuka seolah-olah memerhatikan Nat. Nat masa tu memang tak cakap, memang orang kata apa, bulu roma meremang lah, takut. Semua ada lah. Ya lah, mana taknya patung yang dia dah simpan dalam bilik tiba-tiba terkeluar balik dan berada betul-betul di depan dia, duduk atas badan dia.
Kalau jadi kat kita pun, cuak babe, takut, seram semua ada. So Nat kata, macam mana patung ni boleh ada kat sini? Dia memang dah takut, dah menggigil lah. Tapi takkan nak kejut adik-adik dia yang lain. Dengan keberanian yang ada, Nat ambil patung tu, dan kemudian dia pun berjalan lah menuju ke bilik yang disimpan patung mainan tu tadi. Dan kemudian dia nampak sesuatu yang pelik juga, di mana pintu bilik tu terbuka. Sebelum Nat tidur, Nat sedar yang tak ada orang pun masuk dalam bilik tu. Jadi macam mana bilik tu, pintu tu boleh terbuka? Nat tak nak fikir panjang, dia campak terus patung tu. Tadi sebelum tu dia letak elok, kali ni dia campak je patung tu, dia terus tutup pintu. Dan kemudian Nat terus baring lah kat tempat dia tadi. Cuma dia kata dia memang tak boleh nak sambung tidur lah lepas tu. Dia cuma pejamkan mata supaya dia tak nampak dah benda bukan-bukan. Lebih-lebih lagi kalau tiba-tiba patung tu muncul semula. So itulah dia kisah seram yang dikongsikan oleh Nat berkenaan dengan patung mainan yang dia dah simpan dalam bilik tapi keluar semula dan berada di betul-betul di depan mata dia. Scary mat. Mungkinlah sebab tu juga kita ni tak dibenarkan menyimpan patung yang berupa manusia dalam rumah kita. Alright, okay, so itu saja cerita seram untuk episod yang ke-12 slot Salam Seram. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Kita berjumpa lagi esok, InsyaAllah. Assalamualaikum.